Kalau kita tengok ini banyak sejadah sejadah. Ramai yang solat kat sini. Dulu orang-orang Arab ni bila dia hantarkan anak tu untuk disusukan tu kenapa? Sebab diorang nak preserve diorang punya culture, lagi satu bahasa, lagi satu supaya mereka dibesarkan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kan dekat atas tu sikitlah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah ataupun dibersihkan hatinya oleh jin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik lah. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik lah dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya hari ni Bang Cik ni program last minute juga bersama rombongan Bang Cik macam biasa. 2 biji kereta, 1 biji kereta pergi isi minyak ni. Okey. Dan juga Kak Zurin lah, macam biasa Kak Zurin, Aina dan Afiqah 1 biji dan Bancik 1 biji. Bancik akan on the way ke kawasan yang cukup bersejarah sebenarnya, dan Bancik tak pernah buat vlogging kat sini. Dan Bancik sebenarnya ini juga salah satu menjadi kenangan Bancik lah, sebab Bancik akan pergi ke tempat ataupun lokasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, membesar ataupun perkampungan Bani Sa'ad, iaitu tempatnya ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah Banci akan ikut jalan ke Taif, iaitu mengikut jalan pergi ke Gunung Munazil. Jalan rendah lah, bukan jalan Al-Hada. Balik baru Banci ke jalan ke Al-Hada. Dan Banci akan tunjukkan lah betapa bestnya, betapa seronoknya Bancik pergi ke sana untuk bervlogging kepada anda. Okey, jom bersama-sama dengan Bang Cik Live. Jangan lupa kalau baru berjumpa dengan Bang Cik Live, sila tekan button subscribe. Zas. Okey, seperti biasa, kalau perjalanan yang agak jauh juga sebenarnya, kalau kita kira-kirakan, okey, dalam perjalanan yang kita akan ambil ni dalam 2 jam setengah. Dan kebiasaan kalau kita ambil perjalanan jauh ni, kita kat sininya kita tengoklah berderet drive-thru yang ada di ni adalah di RNR yang sebenar Arab Saudi, yang biasanya kalau jemaah haji ataupun jemaah umrah tak singgah di lokasi-lokasi macam ni. Inilah Banci nak tunjuk, kita akan beli. Dan favourite Banci dekat sini adalah, kalau sesiapa yang pernah duduk Arab Saudi mesti mengenali, terutama duduk Mekah lah. Kalau Riyadh dia katakan ada kopi lain yang lagi sedap. Kalau di sini adalah Ban Cafe Kezas. Kita tengok kita dah passing dah air untuk orang sebelah. Dia orang pun order juga. Dan Bancik punya favourite adalah double shot espresso white mocha. Payah betul nak sebut ni kira air yang selalu Bancik order lah dekat Ban Cafe Zas. Jom kita meneruskan perjalanan 160 km. Okey, kira-kira perjalanan dalam 40 minit sekarang ni. Sekarang dah pukul 3 lebih. Tadi kita orang start berjalan pukul 2 lebih. Sekarang kita baru sampai dekat Asil Al-Kabir, iaitu tempat mikat yang kiranya tempat mikat utama lah, yang daripada Riyadh ataupun daripada Taif. Kita dah sampai ke Gunung Munazil. Dan Gunung Munazil juga ni adalah lokasi kad terbang lalu untuk masuk ke pintu Jeddah. Lagi 1.5 km. Tengoklah hari ni. Okay, ni kita dah masuk jalan dalam. Tadi daripada highway tu dalam kira-kira 20 km masuk ke dalam lah
untuk kita pergi ke tempat ataupun lokasi ibu susuan Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri berada di situ sehingga umur 4 tahun. Jadi kalau kita tengok daripada, tak tahu lah, sepanjang perjalanan yang Bancik lalui ni, bayangkan semasa itu, semasa bayi, masa bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalan-jalan ini semasa bayi. Kita tengoklah, dulu tak ada jalan raya, kita tak tahu jalan mana yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tengok kepada bukit bukau yang tak ada apa-apa sebenarnya, dia bukan macam Malaysia yang ada pokok-pokok tinggi, yang ada tempat teduhan, tapi ada yang dikisahkan semasa Nabi melalui, ada yang mengatakan ada awan yang melindungi. Tapi bayangkan pengorbanan orang dulu-dulu sejauh, kalau daripada kota Taif tadi, daripada masjid, kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke Masjid Ibnu Abbas, okey, siapa-siapa yang pernah pergi situ, jarak dia antara Masjid Ibnu Abbas ke lokasi ni adalah 80 km. Betapa jauhnya daripada bandar Taif. Itu dah lokasi perkampungan Bani Sa'ad ni. Kita tengoklah jalan yang dilalui, kita sendiri pun terasa jauh. Bancik dah melalui jalan ni kira-kira 3 jam singgah solat apa semua. Kalau tadi tak berhenti 2 jam 20 minit lah kalau kita ikut jalan tadi tu, ikut Gunung Munazil. Tapi kalau tadi dengan berhenti dengan solat, isi minyak, 3 jam. Kalau zaman dulu-dulu kita tak tahu berapakah perjalanan Nabi itu sendiri, Nabi Muhammad SAW balik ke kawasan sini setelah diambil daripada kota Mekah. Tengok jalan dia. Inilah ibrah yang Bancik nak tunjuk pada semua perjalanan. Sengaja Bancik tak nak tunjuk tempat highway tadi. Tempat highway tadi pun kita dah terasa macam jauhnya Nabi berjalanan ataupun rombongan Halimatun Sa'diyah tu sendiri. Bayangkan dengan membawa baby yang kecil, dengan berbekalkan kambing-kambing yang kurus-kurus, yang sebelum tu kurus-kurus lah, tetapi dikatakan setelah Halimatun Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kambing-kambing tersebut secara automatik banyak susu apa semua, dan membekalkan susu-susu kepada rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Okey, jom kita menghayati jalan yang berliku-liku ni. Zas. Sengaja sebenarnya Bancik berhenti di tepi jalan. Sebenarnya boleh je kita nak masuk ke dalam, tapi Bancik nak tunjuk gambaran besar lah. Ini adalah lokasi inilah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesarlah sehingga berumur 4 tahun. Kejap kita akan masuk dalam, kita akan tengok lebih detail kawasan ni. Dia di belakang sebalik perkuburan tu, di atas bukit tu lah. Okey, jom. Dia masuk, dia pintu simpang sana. Si pintu simpang ada sebelah sana. Ada sikit lagi perjalanan. Cuma Bancik nak tunjuk, kalau bila kita pergi ke arah sana, kita tak nampak gambaran besar. Bila kita duduk dekat tepi jalan ni, kita nampak lah gambaran besar kawasan yang pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada, insya-Allah. Okey, daripada kita jalan kecil ni, jalan kecil kita ke jalan kecil lagi. Inilah lokasi dia. Jalan tak berapa nak cantik depan ni. Jalan pakai jalan jalan tanah sikit. Tengoklah kawasan ni. Kita depan kita Kak Zurin yang lead. Sebab Kak Zurin kita sebenarnya dah banyak kali datang. Dia memang suka kalau bahagian sejarah-sejarah dan juga Gunung Ganang, memang tempat favourite dia lah, tempat healing. Ni sambil-sambil kita healing ni lokasi ni. Dan sebenarnya lokasi ni kalau kita nampak ada kelibat ataupun kelibat pihak penguasa, agak sukar lah untuk kita mendekati lokasi ni. InsyaAllah. Inilah jalan dia. Harus berhati-hati lah. Gegar. Jom.
pun sebenarnya kenapa amat jarang lah travel-travel ataupun sahabat-sahabat kita yang membawa ziarah Bancik sendiri pun. Kalau bawa ziarah pun Bancik jarang bawa sampai ke sini lah. Hanya round-round Kota Taif. Salah satu dia perjalanan lah, kira-kira sejam tambahan kalau pergi balik, dalam 2 jam jugalah tambahan daripada Kota Taif yang Bancik beritahu tadi, Masjid Muabdas. Dalam jarak dia dalam 80 km. Your destination is on the right. Okey. Tengoklah. Okay, kita dah sampai dah ke lokasi ni. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dah di sinilah. Tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita berselawat dah bila kita berada di sini ataupun berada di mana-mana di Malaysia pun ataupun di mana, kita banyakkan selawat hari ni sebab kita pergi ke tempat lokasi yang begitu sejarah bagi Bancik lah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sini sehingga umur 4 tahun dan diambil kembali ke kota Mekah oleh bapa saudaranya. Dan di sinilah sehingga umur 4 tahun. Dan dikatakan juga Nabi Muhammad SAW kerap datang ke sini. Sebab kita tahulah bila Ibu Suswan ni seperti ibu kita sendiri. Memang Halimatul Sa'diyah pun amat menyayangi Rasulullah SAW. Itu culture orang dulu-dulu, kita tak tahu, wallahu a'lam. Tapi sebenarnya sampai ke saat ini orang Arab masih melakukan rutin seperti itu, iaitu ibu susuan. Orang Malaysia dah jarang, dah banyak pakai susu formula apa semua. Tetapi untuk culture orang Arab sendiri yang Bancik lihat, tapi ibu susuan dia bukan di golongan orang yang tak kenal, tetapi macam kakak yang tu dia akan adik-beradik dia sendirilah. Sekarang ni banyak adik dalam adik-beradik ibu dia sendiri ataupun mak ayah dia sendiri. Sebab kalau ikut cerita daripada nurse-nurse ni daripada yang berpengalaman, kalau kita sakit macam golongan muda yang sakit, kadang-kadang dia tak cari mak yang sebenar, dia cari ibu susuan dia ataupun yang membela dia daripada kecil. Itulah orang Arab, dia masih mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW. Itu adalah culture. Kita tak tahu adakah itu sunnah ataupun adakah itu budaya. Culture tu budaya, tapi sehingga saat ini memang budaya itu masih dikekalkan. Jom ikut pada Bancik. Katanya dekat sini juga lokasi yang pernah kali pertama Nabi Muhammad SAW dibelah dada, dibasuhkan dengan air Zam-Zam daripada oleh malaikat Jibril lah, yang menjaga semua Nabi di muka bumi ini. Okey, insya-Allah. Zas. Okay, kalau kita tengok ni, kapet disediakan. Kapet disediakan ni kebiasaan kalau daripada India, dia orang akan bersolat. Bersolat seketika. Kita tak tahu kenapa kawasan ini tidak dibangunkan oleh Arab Saudi. Kita tak tahu. Wallahu alam. Tapi ditinggalkan seperti ini. Tapi yalah, kita jangan salahkan kerajaan yang terdahulu. Kemungkinan satu hari nanti tempat ini akan dibangunkan sebagai tempat persinggahan. Kita tahu sekarang ni Arab Saudi tengah berevolusi tempat-tempat sejarah. Dan kalau kita tengok kat sini pun ramai yang spray ataupun yang menconteng-conteng. Dia sebenarnya yang cat kuning ni adalah dia nak mengelakkan ataupun sebenarnya banyak contengan. Kalau di sebalik kita tengok cat ni, kat atas tu kita nampak ada satu juga sahabat kita, itu saudara kita, rasanya daripada India. Memang kalau jemaah India memang selalu melawat ke kawasan ini. Okey, jom. Okay. Kalau kita tengok, ini banyak sejadah. Sejadah. Ramai yang solat kat sini.
Inilah dikatakan tapak rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, sebenarnya yang kerap datang ke sini adalah Kak Zurin kita lah. Dan dia ada juga buat vlog. Dan untuk sebenarnya walaupun nampak sama vlogging kita orang sekarang, sebab kalau kita orang bersama-sama kadang-kadang upload hari yang sama. Betul. Tetapi view yang berbeza. InsyaAllah support jugalah kita punya YouTubers wanita. InsyaAllah, terima kasih. Okey, Kak Zurin, apa perasaan Kak Zurin? Sebab Kak Zurin suka datang ke sini. Apakah perasaan kita panggil setiap kali datang ke sini, macam mana? Kalau dia sendiri memang berdebar lah bila kita tahu ini adalah lokasi ataupun Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berpijak. Tempat bermain. Betul. Tempat bermain daripada kalau kita tengok kisah-kisah pun Nabi Muhammad SAW dibelah dada ketika bermain. Betul. Ketika bermain bersama sahabat-sahabat dia. Dan Halimatun Sa'diyah berlari mendapatkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perasaan Kak Zurin sendirilah? Sebenarnya perasaan ni dia melibatkan bila kita mengetahui sejarah. Okey. Masa mula-mula dulu Kak Zurin datang, perasaan Kak Zurin sama je macam kita pergi tempat-tempat lain. Tapi bila kita mempelajari sejarah daripada awal, kisah macam mana Rasulullah SAW diambil oleh Halimatun Sa'diyah untuk disusukan. Kemudian bagaimana perjalanan Halimatun Sa'diyah daripada Mekah ke sini, macam mana keldai Halimatun Sa'diyah yang paling lambat sampai ke Mekah tapi menjadi paling awal yang sampai ke sini dengan orang kata rahmat dan mukjizat daripada Rasulullah SAW. Jadi selain daripada itu, of course kita rasa bila kita mendalami sejarah, kita rasa ianya sangat-sangat bermakna. Dan satu, dia memberi kesan kepada diri kita sendirilah. Macam Kak Zurin rasa macam sayu rasa hati. Macam walaupun dah datang berkali-kali, tetap ada rasa sayu tu. Rasa macam lagi satu Kak Zurin rasa macam bukan rasa sayu sahaja, dia ada meninggalkan satu perasaan yang kita kena belajar sejarah. We need to learn sejarah untuk kita menghargainya. Macam tu. Boleh? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Zurin. Sama. Kalau kita tengok perjalanan yang cukup jauh jugalah. Betul. Kalau kita fikirkan. Dan tak ramai ataupun tak ramai jemaah Malaysia yang menziarahi. Betul. Sebab kalau pakai bas memang tak akan datang ke sini. Yeah. Cuma yang pakai kenderaan pun amat jarang sebab penambahan kos. Betul. Dan penambahan masa. Betul. Macam mana digalakkan ataupun tidak untuk jemaah-jemaah untuk datang? Kak Zurin nak edit satu lah. Bila kita tengok kawasan ni, dia punya nature dia memang bukit bukau dia memang sangat-sangat semula jadi dan sangat-sangat cantik. Masih lagi cantik. Jadi dulu orang-orang Arab ni bila dia hantarkan anak tu untuk disusukan tu kenapa? Sebab diorang nak preserve diorang punya culture, satu bahasa, lagi satu supaya mereka dibesarkan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang bersih. Jadi bila Kak Zurin sampai kat sini, memang Kak Zurin akan tengok macam nature dia, lepas tu bahasa dia tak macam kat Mekah. Mekah kan bahasa dah mix. Jadi itulah salah satu tujuan kenapa mereka hantar anak untuk disusukan, supaya mereka dapat belajar bahasa Arab yang asli. Jadi untuk saya Kak Zurin memang suggest datang kat sini. Sebab kena tengok dia punya view kat sini, dia lain. Dia sangat-sangat tenang, sangat damai. Kak Zurin suggest jemaah-jemaah yang kalau ada berkesempatan untuk sampai ke sini, please datang. Yalah, salah satu sebab dia jemaah-jemaah tak datang sini ataupun rombongan sebab kadang-kadang kita tengok batu je. Betul. Tak ada apa-apa pun. Betul. Tetapi ini baru kali pertama sebenarnya Bancik datang agak lewat. Betul. Kita sekarang dah pukul 5.40, lagi kira-kira lagi 1 jam lagi ataupun tak sampai lagi 1 jam untuk waktu maghrib. Bila datang waktu petang ni terasa macam sekarang ni tengah musim panas lagi di kota Mekah. Betul. Tetapi bila kita datang ke sini agak sejuk jugalah. Kita tak boleh sebab Banci tak boleh nak tengok weather sini berapa sebab tak ada line. Total kawasan sini sebenarnya kawasan yang memang sengaja kita tak tahu kenapa jauh dengan bandar. Betul. Taif pun 80 km. Ya.
kita pun tak pasti kenapa tiada pembangunan untuk mengelakkan klaim kot. Betul. Kita tak tahu. Itu Betul. semua urusan daripada kerajaan Arab Saudi. Ya. Sebab kadang-kadang tempat-tempat sejarah macam ni ditinggalkan supaya tak ada siapa-siapa boleh claim. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Betul. Jadi di luar bidang kuasa Bancik untuk mengexplain. Sebab ini juga menjadi satu persoalan kepada jemaah-jemaah Malaysia. Dia selalu mempertikaikan apa yang kerajaan Arab Saudi buat. Jadi bagi Bancik, kita menghormati decision daripada pihak Arab Saudi, dan lagi satu, kita pun tak boleh nak claim satu yang kita tak tahu. Betul. Itu je lah. Cuma kalau sebab kita tak tahu, kita takut. Kita takut berfikiran seperti itu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Kak Zurin. Kerana Bancik dah pernah pergi pun sebenarnya. Eden pun dah pernah ada. Cuma Bancik masa kecil dan tapi cuma tak pernah bervlogging. Betul. Dekat sini. Jadi Bancik harapkan Bancik dah bawa ke kawasan sini. Bancik pun tak berhajat untuk bervlogging secara panjang. Cuma kita boleh tengoklah serba sedikit lokasi. Cuma ada satu, kalau kita tengok pada internet, ada satu pohon yang tempat Nabi belah. Betul. Ada di sebelah sana sikit, di sebalik bukit. Iaitu lokasi permainan Nabi. Sebab kalau kita tengok ni, ini adalah rumah lah. Ini adalah tapak dia bermain di hadapan sana. Okey. Zas. Okey, inilah kalau Bancik, kalau Bancik bawa geng-geng perempuan ataupun geng-geng Kak Zurin ni, dia orang suka hiking sebenarnya. Bila datang ke sini, dia orang sambil-sambil mengingati sejarah. Dia orang suka hiking, tengok dah sampai ke tinggi dah. Bancik tak sampai ke puncak sana. Kalau nak tengok yang puncak-puncak tu, kita boleh tengok vlog Zuriana Yan lah. Zurin Yan, Zuriana, macam tu lah, lebih kurang dia punya vlog. Sebab Bancik kena jaga budak-budak. Budak-budak dengan Bancik. Okey, jom. Okey, sekarang ni Bancik dah berjarak sikit. Sebenarnya jarak nak pergi ke kawasan yang dia orang suka solat tu, kat situ. Itu ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat daripada sinilah dia orang dikatakan, Bancik tak tahu lokasi yang sebenar, tetapi dikatakan dekat atas tu sikit lah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah ataupun dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril kat kawasan ni. Tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermain. Dan dekat sini sebenarnya ada 2-3 telaga. Kita tak tahu telaga ni daripada zaman dulu ataupun zaman sekarang baru dibuat ataupun tidak. Tapi adalah telaga-telaga. Jadi siapa-siapa yang bertanya macam mana punca air kat sini, sini adalah kawasan lembah. Jadi kemungkinan kawasan sini adalah kawasan juga adalah bercucuk tanam. Kawasan yang bercucuk tanam sebab penempatan biasanya tempat yang subur. InsyaAllah. Lawa matahari terbenam sekarang ni. Nak tunggu dia orang turun tak tahu pukul berapa. Bancik ingat Bancik seorang yang suka datang petang kat sini kan. Rupanya semakin petang semakin banyak pula kereta datang. Ni dia. Daripada jemaah India lah biasanya specialist dia. Specialist ke selalunya lah. Specialist pula kan. Kalau kita tengok ni ada landak kambing sebenarnya, ada landak lembu atas ni. Tengok sekumpulan kambing berada kat sini. Banyak ni kambing dia. Ini ya dinamakan jutawan yang yang rahsia. Jutawan bukan, tak tahulah dia memang betul-betul jutawan. Tetapi sebenarnya aktiviti ataupun pekerjaan pengambilan kambing ni adalah satu, orang kaya kat sini memang suka bela kambing sebab itu adalah pekerjaan banyak nabi-nabi kita sebenarnya. Okey, Bancik pun tak berhajat panjang. Budak-budak ni dah takut bak sebenarnya. Okey, budak-budak ni dah takut bak sebab banyak kumbang ni nampak ni. Okey, kumbang ni, budak-budak ni takut. Jadi Bancik akhirilah sebelum sementara tunggu dia orang turun daripada bukit ni. Budak-budak ni pun dah nak masuk dalam kereta. Okey, kita berjumpa di next vlog. Jadi
Sengaja Bancik tunjukkan perjalanan ke sini ataupun Bancik selalu mengatakan jarak datang ke sini agak jauh supaya kita tengoklah pengorbanan pengorbanan ataupun tempat bukan dekat Nabi Muhammad SAW membesar ataupun Ibu Suswan yang dikatakan juga masih juga diamalkan oleh orang Arab itu sendiri, memberi kepada orang lain untuk disusukan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapatlah melihat sendiri di kawasan ini dengan lebih dekat. InsyaAllah tak dapat datang pun dapatlah mendapat gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik dengan matahari terbenam kawasan ni. Tenang je kawasan ni.